Mesir, di Syria, di Yaman, di Selatan Thai, di Rohingya, di Marawi, di Malaysia. Seterusnya kita hadiahkan Al-Fatihah kepada para salihin, wali-wali Allah, para muttaqin, para syakirin. Seterusnya kepada kedua ibu bapa kita, guru-guru kita, kaum keluarga kita, kaum muslimin dan muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. InsyaAllah tuan-tuan, untuk menambah baik lagi majlis kita pada malam ni, marilah sama-sama kita berselawat ke atas Nabi SAW. Semoga dengan kita berselawat ke atas Nabi SAW, Allah Subhanahu Wa Taala menambah lagi keberkatan, keredaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni segala dosa kita, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وعلى آله وأصحابه وتابعا تابعا لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم يسر ولا تعسر. رب تمم بالخير. يا فتاح يا عليم افتح لنا فتوح العارفين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita bertemu dan kita bersua lagi pada malam ini. Dan sama-sama kita mengharapkan semoga pertemuan kita pada malam ini Allah SWT penuhkan dengan keberkatan, keredaan, rahmat. Dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah SWT mengampuni kita, mengampuni segala dosa kita, insya-Allah. InsyaAllah tuan-tuan, kita akan sambung lagi pengajian kitab Riyadhus Salihin jilid yang pertama. Masih lagi perbincangan kita berkisar pada bab yang kedua, iaitu taubat. Dan insya-Allah pada malam ni kita akan masuk pada hadis yang ke-17. Hadis yang ke-17, wa an Abi Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wa alihi washabbihi wasallam qala inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musii'ul laili hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha, rawahu Muslim. Daripada Abu Musa Abdullah ibn Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, baginda sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala itu membuka tangannya di malam hari supaya orang yang berbuat dosa di siang hari bertaubat, dan membuka tangannya Allah SWT tadi di siang hari supaya orang yang berbuat dosa di malam hari itu bertaubat, sehinggalah matahari terbit daripada tempat ia terbenam. Jadi hadis yang ke-17 ini tuan-tuan diriwayatkan daripada Abi Musa Ash'ari radhiyallahu anhu. Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu membuka tangannya. Apa maksud membuka tangan? Iaitu membuka pengampunannya seluas-luas. Pada malam hari dibuka pengampunannya seluas-luasnya tuan-tuan bagi mereka-mereka yang melakukan dosa pada siang hari. Maknanya orang yang buat dosa pada siang hari, maka malamnya dituntut supaya bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu menanti-nantikan taubat, permohonan kemaafan, permohonan maaf daripada hamba-Nya atas maksiat, kesilapan dan kesalahan yang dibuat oleh hamba-Nya ketika waktu siang. Maka pada malam dia bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala itu membuka tangannya, maksudnya membuka pengampunannya seluas-luas pada siang hari bagi hamba-hamba-Nya yang melakukan kesilapan dan kesalahan pada waktu malam. Sampai bila perkara ini berlaku tuan-tuan? Sehinggalah Nabi kata terbitnya matahari daripada tempat ianya terbenam. Hari ini terbit matahari daripada timur dan terbenam di barat. Maka nanti akan terbitnya matahari daripada sebelah barat, dan ketika itu tidak ada lagi pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa pintu taubat nanti besok akan ditutup. Tertutupnya pintu taubat ketika terbitnya matahari daripada sebelah barat.
Jadi hari ini kalau kita lihat matahari itu terbit daripada sebelah timur dan terbenam daripada sebelah barat. Tapi sampai satu ketika keadaan besok, matahari tadi akan terbit daripada sebelah barat. Yang mana ketika itu tuan-tuan, pintu taubat Allah SWT sudah tidak ada lagi, ditutup oleh Allah SWT, tertutup pintu taubat tersebut. Maka selagi mana tidak terbitnya matahari daripada sebelah barat dan tidak tertutupnya pintu taubat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka selagi itulah pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala itu terbuka luas. Allah Taala buka seluas-luas pengampunan daripadanya ke atas kita, atas segala dosa dan kesalahan yang dibuat. Kalau katalah kita buat waktu siang, maka Allah Subhanahu Wa Taala menanti-nantikan pada waktu malam untuk kita bertaubat. Kalau katalah kita buat dosa pada waktu malam, maka Allah SWT itu menanti-nantikan keampunan kita. Kita mohon ampun pada Allah SWT pada waktu malam. Buat dosa pada waktu malam, maka kita minta ampun pada waktu siang. Ini tuan-tuan. Jadi daripada hadis ini menggambarkan bahawa kita dituntut supaya senantiasa minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan memperbanyakkan istighfar, mohon ampun pada Allah, dan melakukan solat sunat taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan bukan hanya sekadar kita dituntut supaya melakukan taubat atas dosa, tidak berdosa sekalipun kita dituntut melakukan taubat. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri menyebutkan, ada dua riwayat. Satu riwayat menyatakan bahawa Nabi kata, Nabi itu bertaubat pada Allah SWT, beristighfar pada Allah SWT sehari semalam tu 70 kali. Ada satu riwayat yang lain pula 100 kali Nabi SAW itu beristighfar pada Allah SWT. Kalau katalah Nabi SAW itu sendiri tidak berdosa, terpelihara daripada dosa, telah diampunkan oleh Allah SWT atas segala kesilapan dan kesalahannya yang terdahulu, kini dan yang akan datang, pun masih lagi beristighfar mohon ampun pada Allah SWT, maka apatah lagi kita yang senantiasa terdedah dengan dosa. Kemungkinan dosa yang kita tahu, kemungkinan dosa yang kita tak tahu, dosa yang kita sengaja, dosa yang kita tak sengaja. Kalau bahasa kita dosa kering, kita ni ada istilah dosa kering. Dosa kering itu dosa yang tak disengajakan, yang tak dijangka, itu satu dosa. Dosa leka, dosa lalai, terlalu banyak kalau kita nak sebut tentang dosa-dosa kita, kesilapan dan kesalahan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bala ataupun musibah yang didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini sebagai satu peringatan. Allah Taala goncang kita, digoyangkan badan kita ni tuan-tuan, supaya kita ni terjaga, tersentap untuk kita kembali mohon ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini tuan-tuan, kehidupan kita ni dipelopori dengan kelalaian, lalai leka. Lalai leka dengan harta, lalai leka dengan kesenangan, lalai leka dengan kedudukan, kesempurnaan, zon selesa. Maka dengan kelalaian kita tersebut, akhirnya kemungkinan besar kita itu melakukan dosa yang tidak kita sedari, dan setidak-tidaknya dosa lalai tersebut. Maka ketika itu kita basahi dua bibir kita dengan istighfar, mohon ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya Allah Taala itu mengampuni dosa kita dan lebih-lebih lagi menjauhkan kita daripada sesuatu benda ataupun suatu perkara yang menjadi sebab kepada datangnya peringatan Allah, dan yang paling takut jangan sampai datangnya kemurkaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni petang ni kita hujan, sahabat-sahabat kita di wilayah banjir kilat, ribuan kereta tenggelam. Ini peringatan Allah. 2 minggu lepas tuan-tuan, bukan 2 minggu lepas, minggu lepas kita dikejutkan dengan gempa bumi. Gempa tuan-tuan, negara kita ni tak pernah gempa. Walaupun kita tak termasuk dalam jalur gempa, tapi hari ini kita dah ada gempa. Bahkan kajian telah menyatakan bahawa negara Malaysia ataupun negara kita ni tuan-tuan, hari ini dah terdedah dengan gempa, terdedah dengan gunung berapi, terdedah dengan tsunami.
Maka ini semua tuan-tuan tidak lain dan tidak bukan adalah peringatan daripada Allah SWT, supaya kita ni kembali semula kepada Allah, mengabdikan diri dan mentaati Allah SWT. 2 hari ni pula viral pula tuan-tuan, kita dalam keadaan kesedihan, dengan suasana musibah yang Allah Ta'ala berikan tak putus-putus. Tapi dalam masa yang sama, tiba-tiba ada pula viral, boleh ada konsert pula tuan-tuan, terlompat-lompat. Ni kita tunggu je lah apa sahaja bala dan peringatan yang Allah Ta'ala akan berikan pada kita. Bala, musibah yang Allah berikan ni tuan-tuan, sebagai satu peringatan, baik sama ada orang itu taat ataupun orang itu maksiat, itu bukan menjadi ukuran, tetapi hasil daripada musibah yang Allah Ta'ala datangkan tadi, sejauh mana kita kembali kepada Allah SWT. Bila Allah datangkan musibah, tak kiralah sama ada orang itu taat ataupun orang itu maksiat, pasti dia kena. Tetapi tuan-tuan, orang yang duduk dalam keadaan baik, keimanan dia, keyakinan dia, taqarrub, dekat dirinya dengan Allah SWT, maka sudah pasti dengan musibah tadi semakin dekatkan mendekatkan lagi dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Berbeza dengan orang maksiat, orang yang tidak baik, iman dia jauh dia daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, jauh dia daripada redha Allah Subhanahu wa taala, maka Allah bila tika mana Allah Subhanahu wa taala datangkan musibah, maka dia semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Musibah tadi bukannya menjadikan ukur untuk meletakkan seseorang itu di mana, tetapi yang paling kita harapkan supaya semakin membuatkan kita dekat dan hampir, dan akhirnya datangnya redha Allah SWT ke atas kita. Kemudian tuan-tuan, seterusnya Syekh mendatangkan lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ke-18. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taba qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi, rawahu Muslim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang bertaubat sebelum matahari terbit daripada tempat ia tenggelam, maka Allah SWT menerima taubatnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis yang ke-18 ni pula tuan-tuan daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia kata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man taba qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Nabi kata sesiapa yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum daripada matahari terbit daripada tempat ia tenggelam, iaitu di sebelah barat, maka Allah SWT akan menerima taubatnya. Maksudnya apa tuan-tuan? Selagi mana matahari tidak terbit daripada sebelah barat, tempat dia terbenam pada awalnya itu tuan-tuan, maka selagi itulah Allah SWT itu akan mengampuni segala dosa seseorang tersebut bila tika mana dia bertaubat pada Allah SWT. Itu sebabnya kalau kita lihat dalam Al-Quran sendiri, banyak ayat Allah SWT perintahkan kepada kita supaya beristighfar, mohon ampun dan juga bertaubat pada Allah, maka Allah Ta'ala akan sudahi perintah tersebut dengan keampunan. Contohnya tuan-tuan, kita lihat dalam surah An-Nuh, Allah Ta'ala sebut fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Allah Ta'ala perintah pada kita supaya mohon ampun pada Allah. Bukan hanya sekadar ayat tadi ayat perintah, tetapi pasti Allah Ta'ala sudahkan ayat perintah untuk kita mohon ampun pada Allah SWT tadi dengan Allah Ta'ala kata innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah SWT itu maha pengampun. Maknanya menggambarkan kepada kita selagi mana bertepatan dengan apa yang disebut oleh Nabi SAW, selagi mana matahari tidak terbit daripada sebelah barat, selagi mana pintu taubat itu tidak ditutup oleh Allah SWT, maka selagi itulah bila tika mana kita mohon ampun pada Allah SWT, Allah Ta'ala akan ampunkan dosa kita. Selagi mana kita mohon ampun dan bertaubat pada Allah SWT, maka selagi itulah Allah Ta'ala itu akan mengampuni segala dosa-dosa kita.
Jadi minta ampun selagi mana Allah Ta'ala itu memberikan ruang dan kesempatan kepada kita untuk mohon ampun. Bahkan tuan-tuan, disebut oleh sebahagian ulama bahawa hidup kita duduk di atas muka bumi ni tidak lain dan tidak bukan ialah mohon ampun pada Allah. Di antara tujuan kita hidup atas muka bumi ni tuan-tuan, minta ampun Allah. Itu sebabnya apa sekalipun amalan ataupun tindakan perihal laku yang kita lakukan, maka selitlah dengan istighfar, minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kalau kita lihat sebesar-besar ibadah yang kita laksanakan, iaitu solat, maka selesai daripada solat kita disunatkan supaya memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillahillazi lam yattakhiz walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbir takbira. Kemudian kita dituntut supaya minta ampun pada Allah, istighfar sebanyak 3 kali. Tuan-tuan, istighfar selepas solat sebanyak 3 kali ni tuan-tuan, ada hadis Nabi SAW dalam satu hadis beliau menyebutkan sesiapa yang beristighfar. Kita lepas je beri salam tuan-tuan, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, maka kita sebut Alhamdulillah dengan maksud iaitu kita memuji Allah dan bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala di atas keizinan dan iradah Allah, kudrah Allah. Allah pilih kita untuk kita laksanakan solat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita laksanakan solat ni tuan-tuan, kalau Allah Taala tak izinkan, kita tak solat. Semuanya atas kehendak Allah, keizinan, iradah dan kudrah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup kita ni tuan-tuan duduk dalam keadaan keterikatan dengan pilihan. Allah pilih. Kalau Allah SWT tak pilih kita tuan-tuan, maka kita tak akan dapat. Allah Ta'ala pilih kita datang masjid, Allah SWT itu pilih kita solat, Allah SWT itu pilih kita untuk beristighfar. Kalau sampai kata kita memuji Allah, Allah pilih kita untuk puji Allah. Dan tidak ada satu perbuatan pun dalam kehidupan kita ni tuan-tuan kecuali atas segala pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala pilih. Itu sebabnya selepas kita beri salam tu, sebagai tanda syukur dan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita puji Allah. Itu sebabnya kita diajar supaya mempergandakan, bukan mempergandakan. Maksudnya setelah kita bersyukur, maka kita bersyukur 2 kali syukur. Kerana apa tuan-tuan? Syukur yang pertama, kita berterima kasih pada Allah SWT atas Allah pilih kita untuk kita melaksanakan, atas izin Allah SWT memilih kita untuk kita melaksanakan solat. Lalu kita bersyukur kali kedua, Alhamdulillah, atas kita berterima kasih pada Allah SWT kerana Allah Ta'ala pilih kita untuk bersyukur pada Allah SWT kerana Allah Ta'ala pilih kita tadi untuk melaksanakan solat tadi. Maka 2 kali syukur, syukur atas syukur. Kemudian Nabi SAW sebut, siapa yang memberi salam daripada solat kemudian dia memuji Allah, kemudian tuan-tuan dia beristighfar pada Allah SWT, dengan syarat Nabi kata apa? Dia tidak berganjak daripada bangun, daripada duduk iftirash tadi ataupun duduk tahiyat akhir tadi. Dia kena syarat duduk tahiyat akhir itu jangan ditinggalkan, kekalkan terus. Lalu dia beristighfar pada Allah. Nabi kata dia beristighfar, mohon ampun pada Allah SWT sebanyak 3 kali. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 3 kali dia istighfar tadi tuan-tuan, maka Nabi kata Allah SWT akan mengampuni segala dosa dia. Allah Ta'ala akan ampunkan segala dosa-dosa dia, segala kesilapan dan segala kesalahan, baik sama ada dosa besar, dosa kecil, semua dosa-dosanya akan diampun oleh Allah SWT. Ini tuan-tuan, ini satu hadis Nabi SAW yang Nabi sebut tentang kelebihan orang yang beristighfar selepas daripada melaksanakan solat. Itu sebabnya Nabi sangat-sangat tuan-tuan, sangat-sangat memberikan penekanan kepada kita supaya jangan sampai kita bangkit daripada solat, meninggalkan solat dalam keadaan tidak berwirid ataupun berzikir terlebih dahulu. Sangat-sangat Nabi berikan penekanan. Jadi tuan-tuan, dalam hadis yang ke-18 ini Nabi SAW memberikan peringatan kepada kita supaya teruskan bertaubat selagi mana matahari tidak terbit daripada sebelah barat, kerana pintu taubat itu selagi mana tidak tertutup, selagi itulah
Allah SWT itu mengampuni segala dosa hamba-hambanya bila tika mana hambanya tadi memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an Abi, dan hadis yang ke-19, wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam qala inna Allah azza wa jalla yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir. Rawahu Tirmizi wa qala hadithun hasanun. Hadis yang ke-19 daripada Abu Abdurrahman Abdullah ibnu Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhum, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya Allah SWT itu menerima taubat seorang hamba selagi rohnya belum sampai pada tenggoroknya. Malam yugharghir, iaitu tenggorok. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Beliau berkata hadis ni hadis hasan. Jadi hadis yang ke-19 ni tuan-tuan daripada Abi Abdurrahman. Siapa Abi Abdurrahman? Abdurrahman ni tuan-tuan anak ataupun cucu kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Abi bapa, Abdurrahman nama kepada cucu Sayyidina Umar. Jadi Abi Abdurrahman bapa kepada Abdurrahman. Siapa dia? Abdullah. Abdullah ni siapa tuan-tuan? Abdullah ni anak kepada Sayyidina Umar. Jadi Abi Abdillah ni laqab, nama yang disandarkan kepada anak. Macam saya tuan-tuan, anak lelaki, dia anak lelaki tua. Tak kira anak lelaki tadi mungkin lahir yang nombor 2 ke nombor 3 ke, tapi dia anak lelaki sulung. Maka ayah tadi akan dilakabkan kepada anak lelaki sulung. Anak lelaki sulung saya Jihad, Muhammad Jihad. Maka nama saya, lakab saya Abi Jihad. Jadi tuan-tuan, Arab begitu, dilakabkan kepada anak lelaki sulung. Begitu juga tentang di sini cucu kepada Sayyidina Umar ni tuan-tuan, Abdurrahman, Abi Abdurrahman, iaitu anak kepada Sayyidina Umar Abdullah. Jadi Abdullah ni tuan-tuan meriwayatkan hadis ni bahawa Nabi SAW pernah bersabda. Nabi kata, innallaha azza wa jalla, sungguhnya Allah SWT itu menerima taubat seorang hambanya selagi mana rohnya belum sampai kepada tenggorok. Di sini ni tenggorok ni tuan-tuan. Jadi selagi mana roh tak sampai kat sini tuan-tuan, maka selagi itulah Allah SWT menerima taubat. Jadi kalau katalah sampai tenggorok ni tuan-tuan, seseorang itu hidupnya dalam keadaan fasik, dalam keadaan maksiat, sekalipun syirik, disebut oleh para ulama, sekalipun syirik tuan-tuan, dia mensyirikkan, hidupnya dalam keadaan mensyirikkan Allah SWT, tapi ketika dicabut rohnya di tenggorok ni tuan-tuan, disebut Allah, disebut Allah je, dalam keadaan dia mengiktikadkan bahawa Allah Ta'ala itu Tuhan, Allah Ta'ala itu Esa. Maka ketika itu tuan-tuan, Allah Ta'ala akan terimakan taubat dia tuan-tuan. Kalau katalah dimasukkan ke neraka sekalipun, maka azab Allah SWT ke atas dia, atas fasik, bukan atas syirik. Sebab orang yang syirikkan Allah SWT ni tuan-tuan, dia akan kekal dalam neraka. Seseorang yang mensyirikkan Allah SWT, dia akan kekal dalam neraka, bersama dengan Fir'aun, bersama dengan Haman. Jadi selagi mana seseorang itu tidak mensyirikkan Allah, ataupun matinya dalam keadaan dia sempat bertaubat pada Allah SWT atas dosa syirik dia, maka kalau katalah masuk sekalipun ke dalam neraka, masuknya itu bukan sebab syirik tetapi sebab fasik. Maksud sebab fasik apa tuan-tuan? Azab ke atas orang fasik, dia tidak kekal dalam neraka. Pasti akan satu ketika selesai azabnya tadi, maka akan dibawa masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bagi siapa tuan-tuan? Ini dia, kena diingat. Ini bagi siapa? Ini adalah salah satu daripada kelebihan yang Allah SWT berikan hanya kepada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak kepada umat-umat yang terdahulu, iaitu sempat bertaubat di tenggorok. Ini kelebihan yang Allah SWT berikan kepada umat Nabi besar Muhammad SAW,
iaitu umat Nabi besar Muhammad SAW ini, bila tika mana sampai katalah rohnya ditenggorok, dicabut sampai ke tenggorok, ni dah nak habis ni tuan-tuan, ni last ni, hujung ni. Bila sampai saja di tenggorok, sempat disebut Allah, 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 disebut Allah je saja, dan dia bertaubat kepada Allah SWT atas dosa-dosa yang dilakukan tuan-tuan, lebih-lebih lagi katalah dosa syirik sekalipun tuan-tuan, maka Allah SWT akan terima taubat dia. Sehingga kan ulama sebut tuan-tuan, kalau katalah sampai tahap kelebihan ini Allah SWT berikan kepada umat-umat yang terdahulu tuan-tuan, maka sudah pasti Fir'aun di antara mereka yang terselamat daripada azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa tuan-tuan? Kerana waktu Fir'aun dan tentera-tenteranya tuan-tuan mengejar Nabi Allah Musa dan pengikut-pengikut Nabi Allah Musa sampai di lautan Laut Merah itu tuan-tuan. Jadi Allah SWT perintahkan kepada Nabi Allah Musa untuk ketuk Laut Merah, maka Laut Merah tadi pun terbelah. Jadi waktu nak menyeberangi itu tuan-tuan, kita tak nak ceritalah, panjang cerita kat situ. Jadi Nabi Allah Musa pun menyeberangi dengan pengikut-pengikut dia. Jadi Fir'aun dengan tenteranya tuan-tuan, dengan 300,000, bukan kecil-kecil tentera, 300,000 yang datang mengejar Nabi Allah Musa ni. Sampailah Nabi Allah Musa dan pengikutnya tuan-tuan selamat menyeberangi Lautan Merah tadi. Tentera Fir'aun dan tenteranya 300,000 tu tuan-tuan dah sampai ke tengah-tengah. Waktu tu Allah SWT cantum balik, Laut Merah tadi bersatu balik tuan-tuan. Ketika itu mereka dalam keadaan terbenam dengan air yang dalam tadi tuan-tuan. Riwayat menyebutkan bahawa Fir'aun ketika itu tuan-tuan, dia sebut Allah, 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 dia membenarkan Allah. Itu sampai satu tahap tuan-tuan, kalau katalah Fir'aun ni umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sudah pasti Allah SWT mengampuni dosa-dosa Fir'aun. Sebab waktu dia mati tenggelam tu tuan-tuan, dia sempat sebut Allah, 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 Allah disebut. Tapi disebabkan kelebihan itu hanya Allah SWT berikan kepada umat Nabi besar Muhammad SAW dan tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu. Ini salah satu kelebihan. Itu sebabnya tuan-tuan, kalau kita lihat banyak kelebihan-kelebihan yang Allah SWT berikan kepada umat Nabi besar Muhammad SAW, dan salah satunya inilah, iaitu bila tika mana dia taubat, sampaikan ke tenggorok pun masih lagi Allah Ta'ala menerima taubat umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tuan-tuan, hadis yang ke-20. Wa an Zir bin Hubaysh qala ataitu Safwan bin Assal radhiyallahu anhu as'aluhu 'anil mashi 'alal khuffain faqala ma jaa bika ya Zir faqultu ibtigha'ul 'ilmi faqala innal malaikata tad'u ajnihataha li talibil 'ilmi radiyan bima yatlubu faqultu innahu qad hakka fi sadri masu 'alal khuffain. Hadis yang ke-20 ni tuan-tuan, daripada Zir ibn Hubaysh, beliau berkata, saya pernah mendatangi Safwan ibn Assal radhiyallahu anhu menanyakan tentang mengusap di atas dua khauf. Jadi hadis yang ke-20 ni tuan-tuan, daripada Zir ibn Hubaysh, beliau berkata, saya pernah mendatangi Safwan ibn Assal radhiyallahu anhu. Jadi Hubaysh ni tuan-tuan, Zir ibn Hubaysh ni, dia pernah datang jumpa Safwan ibn Assal. Dia nak bertanyakan tentang cara mengusap dua khauf. Khauf ni apa ni tuan-tuan? Khauf ni kasut, khuf, bukan khauf, khuf. Minta maaf, khuf, bukan khauf. Khauf takut. Khuf ni kasut kulit. Kasut kulit ni tuan-tuan bukan kasut kulit yang kita pakai kat luar tu. Kasut kulit ni stokin kulit. Kalau bahasa Arab dipanggil kasut kulit, kalau bahasa kita dipanggil stoking kulit. Stoking kulit ni biasa ada pada negara-negara sejuk. Negara sejuk ni tuan-tuan dipanggil, dia pakai stoking kulit.
Dan stoking kulit ni ada syarat-syarat fiqah dia kat situ. Bukannya kita boleh pakai sarung macam tu, ada syarat-syarat dia, dan dia ada syarat-syarat kulit tadi. Syarat kulit tadi, kulit yang macam mana, jahitan yang macam mana, dan dia tak boleh koyak dan sebagainya. Azan. Jadi dipanggil khuf, dia dipakai pada musim sejuk. Beliau bertanya, apa yang membuatkan kamu datang kemari wahai Zir? Jadi Safwan tadi tanya pada Zir, kau datang ni buat apa ni? Saya menjawab, mencari ilmu. Beliau berkata, sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya bagi pencari ilmu, kerana reda dengan apa yang telah dicari. Saya berkata, sesungguhnya telah ada keraguan dalam dada saya tentang cara mengusap di atas dua kasut, iaitu khuf tadi, setelah buang air besar dan air kecil. Sedangkan kamu adalah salah seorang sahabat Nabi SAW. Saya mendatangi kamu untuk menanyakan kepada kamu, apakah kamu pernah mendengar baginda menyebut sesuatu tentang hal itu? Lalu Safwan bin Asal tadi menjawab, ya, baginda menyuruh kami apabila kami sedang bermusafir supaya tidak menanggalkan kasut-kasut kami selama 3 hari 3 malam, kecuali dalam keadaan berjunub, iaitu hadas besar. Akan tetapi kerana buang air besar, buang air kecil, ataupun kerana tidur, hadas kecil. Saya bertanya, apakah kamu pernah mendengar baginda menyebut tentang suatu? Azan. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT. Jadi hadis yang ke-20 ni tuan-tuan daripada Zir ibn Hubaish.
Satu hari dia datang bertemu dengan Safwan bin Asal. Zaid ibn Hubaysh ni tuan-tuan salah seorang daripada tabi'in. Dia tak pernah jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia jumpa dengan sahabat. Dia sempat dengan hidup sesama dengan sahabat. Tak pernah bertemu dengan Nabi, tetapi dia tempat hidup sesama dengan sahabat. Orang ni dipanggil tabi'in. Jadi Safwan, dia mendatangi Safwan ibn Asal. Safwan ibn Asal ni seorang sahabat Nabi SAW. Pertamanya tuan-tuan, dia tanyakan kepada Safwan ibn Asal tentang masalah khuf tadi, cara nak sapu khuf. Kalau katalah dia bermasalah tentang dia dah pakai khuf, kemudian dia buang air besar ataupun buang air kecil, adakah perlu dia buka khuf tadi? Tak perlu. Terus dia ambil wuduk, dan bila sampai dekat khuf tadi hanya sekadar dengan sapu saja. Jadi permasalahan khuf tadi dah selesai dah. Kemudian dia tanya lagi pada Safwan, wahai Safwan, dia kata kat sini, apakah kamu pernah mendengar baginda menyebut sesuatu tentang hawa nafsu? Ni. Lalu beliau menjawab, ya, kami pernah dalam satu perjalanan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami sedang berada di sisi baginda, tiba-tiba baginda dipanggil oleh seorang Arab Badui dengan suara yang sangat keras dan sangat tinggi. Maknanya ketika Safwan ibn Asal ni tuan-tuan, dia berjalan bersama dengan Nabi, tiba-tiba menemui satu Arab Badui itu panggil Nabi dengan suara yang sangat keras. Dengan suara yang sangat keras, hai Muhammad. Macam kita tak ada adab, woi, terik, suara yang tinggi. Sehingga kan Safwan ibn Asal ni tuan-tuan, bila didengar saja tadi Rasulullah SAW tu mendengar itu, Rasulullah SAW menjawab dengan suara menyamai suaranya, ambillah. Saya berkata kepada Arab Badui itu, waihak. Waihak ni tuan-tuan, satu ungkapan yang agak keraslah, satu teguran kepada Arab Badui tadi supaya jangan meninggikan suara kepada Nabi. Waihak. Jadi Sufyan ibn Asal ni diperintahkan supaya rendahkan suara, kerana kamu sedang di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kamu telah dilarang berbuat seperti ini. Maksudnya, jangan, kalau bahasa kita tu, jangan tinggi suara di hadapan Nabi, jangan tak ada adab. Kita dengan sesama kita pun tuan-tuan, kalau nak panggil tu ada adab, ada akhlak. Sehingga kan sampai satu tahap tuan-tuan, kita tu dalam bab adab memanggil ni, dia tak boleh panggil daripada belakang, dia panggil daripada depan. Sampai tahap macam tu. Islam menuntut kita supaya memanggil seseorang tu daripada belah depan, jangan panggil belah belakang. Sampai macam tu. Jadi kita kejar seorang tadi, kita pergi depan dia, kita panggil, dan suara tu tidak tinggi. Sampai macam tu adab yang diberikan penekanan dalam Islam. Lalu Arab Badui tadi menjawab, setelah Safwan bin Asal ni tegur dia jangan tinggikan suara, dia jawab juga, demi Allah aku tidak akan merendahkan suaraku. Arab Badui itu berkata, orang ini mencintai satu kaum tetapi belum mampu melakukan amalan seperti mana yang telah diamalkan oleh kaum itu. Jadi dia macam tak puas hati pada Nabi SAW. Dia kata, Muhammad ni sayang satu kaum, tapi masih lagi dia tidak mengikut amalan-amalan kaum tersebut. Ini yang dia rasa tak puas hati tu. Lalu Nabi SAW bersabda, seseorang itu akan bersama orang yang dicintainya pada hari kiamat kelak. Ini yang selalu kita dengar, bagaimana Nabi SAW sebut bahawa besok ke akhirat ni tuan-tuan, kita akan dibangkitkan oleh Allah SWT bersama dengan orang yang kita sayangi, orang yang kita cintai. Itu sebabnya tuan-tuan berhati-hati. Kita ni takut tuan-tuan, jangan salah cinta. Sebab salah je cinta, salah teruja, salah terlalu suka terhadap sesuatu, ditakuti takut kita besok bangkit di akhirat bersama dengan sesuatu yang kita suka. Jadi apa yang sepatut kita suka, apa yang sepatut kita cinta, apa yang sepatut kita teruja? Yang sepatut kita teruja tak lain dan tidak bukan hanyalah letak pada depan kita, iaitu Nabi SAW. Sebab hanya Nabi SAW sahaja tuan-tuan yang ada pelepasan panggil syafaat, yang Allah Ta'ala berikan kelebihan kepada Nabi SAW. Selain daripada itu tak ada.
Tak ada orang yang boleh menyelamatkan orang lain, tuan-tuan. Tak ada orang yang mampu memberikan keselamatan atau memberikan pengharapan kepada seseorang yang lain. Jangan kata orang lain, diri dia saja. Sebabnya kita lihat bagaimana peristiwa ataupun riwayat menceritakan bagaimana keadaan kebangkitan besok di akhirat. Kita datang jumpa Nabi Allah Adam. Nabi Allah Adam, kita nak minta, wahai Nabi Allah Adam, berikan syafaat pada kami, bantuan. Minta doa pada Allah SWT supaya Allah Ta'ala percepatkan hisab. Maka apa kata Nabi Allah Adam? Aku tak boleh nak doa, sedangkan diri aku sendiri pun ada dosa yang aku lakukan pada Allah SWT. Tak boleh. Sampailah kita datang jumpa Nabi Allah Musa, jumpa Nabi Allah Isa. Begitu juga jawapannya, tuan-tuan. Mereka tak dapat nak berikan syafaat, apatah lagi berdoa, minta pada Allah SWT supaya Allah SWT itu memberikan pelepasan ataupun mempercepatkan hisab. Sampailah datangnya bertemu kita kepada Nabi SAW. Itu pun Nabi SAW memberikan doa, syafaat dan kebaikan, tuan-tuan, pelepasan tadi kepada umat dia. Siapa umat dia? Inilah mereka-mereka yang sewaktu hidup di atas muka bumi menjadikan Nabi itu sebagai satu-satu idola. Kalau bahasa kita mudah sekarang ni, satu-satu idola, satu-satu keterujaan. Insan yang paling diterujai, yang dicintai itu tidak lain dan tidak bukan hanyalah Nabi SAW. Itu sebabnya peringatan daripada Nabi SAW di sini, kita belum habis lagi, sikit lagi. Nabi kata besok ke akhirat, seseorang itu akan dibangkitkan bersama dengan orang yang dicintainya. Jadi kita harapkan semoga kita dibangkitkan bersama Nabi SAW. Baginda terus bercerita kepada kami hinggalah baginda menyebut satu pintu daripada Maghrib yang lebarnya memerlukan masa perjalanan selama 40 tahun ataupun 70 tahun. Sufyan, salah seorang perawi, berkata di arah Syam Allah menciptakannya pada waktu menciptakan langit-langit dan bumi dalam keadaan terbuka untuk taubat. Tidak ditutup hinggalah sampai matahari terbit daripada Maghrib ataupun daripada belah barat tadi. Jadi penghujung hadis ini Nabi SAW memberikan peringatan kepada kita tentang tuntutan bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala itu memang sewaktu awal kejadian alam ini sahaja Allah jadikan bumi ini, tuan-tuan, langit-langit dan bumi ini, di situ ada satu pintu yang Allah Ta'ala sediakan di Maghrib tu. Pintu tu, tuan-tuan, dipanggil hanya pintu taubat. Pintu taubat tadi, tuan-tuan, bila mana tutup, dia ditutup ketika terbitnya matahari daripada sebelah barat tadi. Bila terbit daripada sebelah barat, maka ketika itu pintu taubat yang dibuat oleh, yang dicipta oleh Allah Subhanahu Taala daripada awal-awal kejadian makhluk lagi. Memang Allah Ta'ala dah sediakan pintu itu adalah sebagai satu pintu taubat. Maka dia akan ditutup bila tika mana terbit matahari daripada sebelah barat. Terbit saja, maka Allah SWT akan tutup pintu taubat tersebut. Bila tertutup saja, tuan-tuan, maka tidak ada lagi kesempatan untuk seseorang ataupun sesiapa sahaja memohon ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kesempatan yang kita ada ini, tuan-tuan, gunakan sebaik mungkin untuk memperbanyakkan istighfar dan mohon ampun pada Allah. Banyakkan salat sunat taubat, minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Taala ampunkan kita dan lebih-lebih lagi matikan kita, tuan-tuan, mengambil ajar kita dalam keadaan kita diampunkan segala dosa kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi itulah sikit sebanyak dapat kita kongsi bersama pada malam ni, tuan-tuan. Banyak-banyak kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Taala mengampuni segala dosa kita, diberikan taufik hidayah inayah, diberikan kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dipelihara kita daripada segala fitnah dunia, fitnah akhirat, dan semoga kita menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang menggapai redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak baik itu kelemahan saya sendiri. Mohon maaf di atas segala salah silap, salah kata, salah bicara. Mohon maaf di atas segala-galanya, insya-Allah. Kita tangguh majlis dengan tasbih kafarah dan salat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.